warahmatullahi wabarakatuh. Okey, video pembelajaran kita pada kali ini adalah mengenai standard pembelajaran melaksanakan operasi asas aritmetik yang melibatkan nombor dalam bentuk piawai. Okey, so kamu akan laksanakan operasi asas seperti tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, tapi nombor yang terlibat adalah nombor dalam bentuk piawai. Okey, macam mana kamu nak laksanakan operasi tersebut? Okey, so untuk kali ini kita tengok operasi tambah dan tolak. Okey, kita tengok dulu bagi operasi tambah dan tolak. Okey, contoh 11. Soalan minta hitung nilai. Okey, kelas banyak kali cikgu cakap hitung nilai. So kalau hitung nilai, so at the end of kamu punya jalan kerja tu, akhir jalan kerja itu kamu akan bagi satu nilai. Akan ada satu nilai. Okey, hitung nilai setiap operasi berikut. Okey, sekarang ni kita fokus pada operasi dalam kes ini kita fokus pada tambah dan tolak. Okey, so nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Ini arahan dia. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Kerja yang kamu kena buat, kamu kena hitung nilai. Okey, arahan dia yang di akhir sekali, jawapan itu mesti dalam bentuk piawai. So kalau kamu bagi jawapan yang bukan dalam bentuk piawai, so dikira salah lah. Tidak menepati kehendak soalan. Soalan perlukan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi kamu kena bagi jawapan dalam bentuk piawai. Okey? Okey, kita tengok contoh A. Kita tengok contoh A kat sini. 2.73 kali 10 kuasa 3 tambah 5.92 kali 10 kuasa 3. Okey? Okey, so untuk penyelesaian bagi soalan A ini, okey, kalau kamu tengok kat sini, 10 kuasa 3 ini, dia seumpama kamu memfaktorkan dia. Okey, kamu faktorkan 10 kuasa 3. Okey, kamu faktorkan dia lah. Maksudnya, yang ni adalah 1, yang ni adalah 1. Okey. Okey, contoh macam ni. 5M tambah 4M. Kan? Okey, so kamu faktorkan M ini. So, M ini akan jadi M duduk di luar. 5 tambah 4. Kan? Okey. Sama juga dengan 10 kuasa 3 ni. Okey, sebab 10 kuasa 3 ini, ungkapan yang pertama pun ada 10 kuasa 3. Okey. Ungkapan yang kedua pun ada 10 kuasa 3. Okey, nombor yang pertama pun 10 kuasa 3, yang kedua pun 10 kuasa 3. Jadi kita faktorkan 10 kuasa 3. So dalam kes ini 10 kuasa 3 adalah bentuk indeks. Jadi dia tak boleh duduk di depan, dia akan duduk di belakang. Jadi 2.73 tambah 5.92 dalam kurungan darab 10 kuasa 3. Okey, kenapa? So untuk tambah ini dia punya indeks dia sama, nilai dia sama iaitu 3. Okey, jadi kita faktorkan 3. Faktorkan 10 kuasa 3 itu. So, yang kamu perlu tambah adalah 2.73 tambah 5.92. Itu sahaja yang perlu kamu tambah. Yang lain tak perlu. Yang itu je perlu tambah. Okey, sebab kamu dah faktorkan 10 kuasa 3 tadi. Dah faktorkan 10 kuasa 3. Okey, jadi kamu hanya tambah 2.73 tambah 5.92 dapatlah jawapan 8.65. Kemudian turunkan 10 kuasa 3. So, jawapan akhirnya 8.65 darab 10 kuasa 3. So, ini adalah bentuk piawai. Okey, bentuk piawai. Betul lah ni bentuk piawai. Okey, so untuk operasi tambah ini, bila indeks dia sama, kamu tak perlu buat apa-apa dah. Okey, bila indeks dia sama, ni 10 kuasa 3, yang ini pun 10 kuasa 3 kan. Ni 10 kuasa 3, ini pun 10 kuasa 3. So, indeks dah sama, 3 dengan 3. Jadi, tak perlu dah nak buat apa-apa. Okey, hanya faktorkan saja. Okey, yang perlu kamu tambah adalah dua nombor ini. Yang di depan ini. Seumpama macam ni lah tadi. Cikgu faktorkan M. So, kamu akan dapat M 5 tambah 4, 9. Jadi, akan jadi 9M lah. Sama je, M9 dengan 9M. Tapi kamu tak akan tulis M dulu.
9M macam tu. Pemfaktoran dia 9M. Okey. Ini pun sama juga. Cuma bezanya nombor ini dalam bentuk indeks. Okey. Boleh? Okey. Okey, next kita tengok contoh B. Okey, contoh B iaitu ni B. 4.27 darab 10 kuasa 5. Okey, ini yang satu. Yang pertama. Okey, tambah 9.35 darab 10 kuasa 5. Okey, ini yang kedua. Okey, so dekat sini dia punya bentuk indeks dia 10 kuasa 5. Indeksnya 5 jadi samalah. Okey, so bila sama, apa yang kamu buat? Macam cikgu cakap tadi, kena faktorkan. Okey, faktorkan 10 kuasa 5. So bila kamu faktorkan 10 kuasa 5, okey, so kamu akan dapat 4.27 tambah dengan 9.35. Okey, 4.27 tambah 9.35. Sebab kamu faktorkan 10 kuasa 5. Okey, so ini pun sama macam ni. 5S tambah 10S. Okey, so yang ini sama. Kamu faktorkan S itu. So kamu akan dapat 5 tambah 10 dalam kurungan S. Kan? So bila kamu kembangkan, kamu akan dapat balik 5S tambah 10S. Betul? Okey, sama macam ni lah tadi. Okey. So selesaikan 4.27 tambah 9.35. So kamu dapat jawapan 13.62 kali 10 kuasa 5. Okey, 13.62 kali 10 kuasa 5. Okey, kelas. 13.62. Kamu kena faham bentuk piawai A kali 10 kuasa N. Okey, di mana A ini, okey, A ini dia mesti lebih daripada 1. Okey, lebih ataupun sama dengan 1. Tapi dia mesti kurang daripada 10. Okey, kalau tengok pada sini, jawapan dia 13. So, dia lebih daripada 10. Bila lebih daripada 10, dia bukan bentuk piawai. Walaupun dia ada bentuk indeks kat belakang ni. Okey? Kena faham syarat tu. A kali 10 kuasa N, di mana A itu kena lebih ataupun sama dengan 1 ataupun kurang daripada 10. Okey? So, jawapan yang kamu kira tadi dia dapat 13.62. Okey? Walaupun dia bentuk ada bentuk indeks 10 kuasa 5 di belakang itu, tapi sebabkan nilai A dia lebih daripada 10, maka dia adalah bukan bentuk piawai. Jadi kamu kena tukarkan kepada bentuk piawai, di mana kamu kena kurangkan A itu kepada kurangkan kepada 10. Okey, kurangkan kepada bawah daripada 10. So kamu ada 13.62. So kamu akan gerakkan titik itu pada selepas digit bukan sifar yang pertama. Okey, kamu akan gerakkan titik itu selepas digit bukan sifar yang pertama. So, digit bukan sifar yang pertama adalah 1. Okey, jadi titik itu kena letak selepas 1. So, kamu akan dapat 1.362. Okey, disebabkan kamu gerak satu titik, kamu gerakkan satu titik, okey, daripada kanan ke kiri, maka kamu akan darab dengan 10. Okey, darab dengan 10. Okey, 10 kuasa berapa? Sebab memang kena semua yang pergerakan itu kena darab dengan 10. Tapi 10 kuasa berapa? Kamu hanya gerakkan satu tempat perpuluhan saja. Okey, daripada selepas 3 pergi ke sebelum 1 itu hanyalah satu tempat perpuluhan. Okey. Cikgu padam balik, tak nampak. Okey. So daripada 3, titik selepas 3, kamu gerakkan titik itu selepas 1 hanya adalah satu tempat perpuluhan. Maksudnya kamu sekali gerak sahaja. Kan? Sekali gerak sahaja. Okey. Sekali gerak sahaja. So kata contoh sini 1 point kecil sangat situ kan. 13.62. Okey, kamu gerakkan satu tempat perpuluhan sahaja untuk letakkan titik itu selepas 1. Okey. Jadi kamu akan darab dengan 10. Berapa kali kamu gerak titik tu? Sekali saja. So, 10 kuasa 1. Okey?
Kenapa sekali cikgu? Kenapa sekali? Kenapa bukan 2 kali? Okey, ni this one. Ulang lagi sekali. 13.62. Titik dia dekat selepas 3. Okey, kamu nak jadikan nilai ini kurang daripada 10. Jadi kamu kena gerakkan titik itu mesti duduk di selepas digit bukan sifar yang pertama. Okey, digit bukan sifar yang pertama dalam nombor ini adalah 1. 1. Ini digit bukan sifar yang pertama adalah 1. Jadi kamu kena gerakkan titik ini. Okey, gerakkan titik ini kepada selepas digit bukan sifar yang pertama. Digit bukan sifar yang pertama. So, kamu akan letakkan titik itu selepas 1. Okey. So, kamu akan gerakkan titik ini pergi ke selepas 1. Maksudnya, depan kepada 3 lah. Letak titik dekat sini. So, kamu akan dapatlah 1.362. 1.362. Okey. Dia menepati bentuk piawai apabila nilai ini kurang daripada 10. Okey, so berapa kali titik itu kamu gerak? Kamu gerakkan sekali. Jadi kamu akan darab 10 kuasa 1. Kamu akan darab 10 kuasa 1. Sebab kamu gerak titik sekali. Jadi kamu darab 1 kali saja. Kamu gerakkan titik sekali, so kamu darab 10 kuasa 1. Okey, so kamu dapat dekat sini 1.362 kali 10 kuasa 1. Darab 10 kuasa 5. Yang ni tak boleh faktor kan? Sebab apa? Sebab dia asas dia punya indeks tak sama. Ini 1, yang ni 5. Jadi kamu tahu dalam bentuk indeks, untuk pendaraban bagi asas yang sama, asas dia 10 tadi kan? Okey, asas yang sama untuk pendaraban indeksnya perlu tambah. So kamu buatlah 1.362 kali 10 kuasa 1 tambah 5. Okey, so jawapan kamu akan dapat 1.362 10 kuasa 6. Okey, dapatlah 1.362 10 kuasa 6. Okey, boleh sini. Okey. Sebab kat sini tadi benda yang pertama, kamu dapat jawapan, kamu dapat pemfaktoran. Okey, betul. Pemfaktoran. Tapi kamu dapat jawapan itu bukan dalam bentuk piawai. Kenapa bukan? Sebab nilai ini lebih daripada 10. So, kamu kena kurangkan daripada 10. Okey, bila kurangkan, sebelum ni kamu dah belajar untuk kurangkan. Maksudnya, kamu kena, nilai dia besar. Nak kurangkan daripada 10, titik itu mesti letak pada digit bukan sifar yang pertama. So, dalam nombor ini, 13.62, digit bukan sifar yang pertama adalah 1. Jadi, kamu titik itu mesti duduk pada selepas 1. Okey, mesti selepas 1. Okey, so cikgu letak sini titik 1. Satu titik lah. Selepas 1 ni, selepas 1 ada titik dia. Dah banyak titik dah kat sini. Okey, cikgu letak titik 1 kat sini. Okey, so kamu dapat 1.362. Titik biru ini kamu pindahkan ke titik merah. Ya, sebab dia kata untuk dapatkan bentuk piawai, titik itu mesti duduk selepas digit bukan sifar yang pertama. So, nombor 13.62 ini, digit bukan sifar dia yang pertama adalah 1. Jadi, titik itu mesti duduk selepas 1. Okey, so daripada biru nak pergi ke merah, kamu gerak berapa kali? Okey, so kamu gerak 1 kali. Sekali je. Sebab itu kamu darab dengan 10 kuasa 1. Okey, kamu gerak sekali saja, iaitu sebab itu kamu dapat 10 kuasa 1. Okey, daripada kanan ke kiri kamu gerak sekali. Jadi 10 kuasa 1. Kamu nak kecilkan dia. So 10 kuasa 1. Okey. So jawapan dia, kamu dah dapat dah 10 kuasa 1. Kamu tengok dekat sini asas dia sama 10 dengan 10. So kamu belajar bentuk indeks bagi asas yang sama untuk pendaraban indeks dia mesti tambah. Jadi kamu tambahlah 10 kuasa 1 tambah 5. Okey. Kemudian dapatlah jawapan 1.362 darab 10 kuasa 6. So, ini adalah bentuk piawai. Okey. A kurang daripada 10, lebih daripada 1. Okey, dan dia ada bentuk piawai dia 10 kuasa 6. 10 kuasa N kat sini. So, N dia adalah 6. Okey.
Boleh? Okey. So kita masuk pada C. Tengok C. C ni benda pertama sekali dia punya indeks dia tak sama. Indeks tak sama. So kamu kena samakan indeks dulu. Kena samakan dia punya indeks dulu. Macam nak samakan indeks? So untuk C ini dia ada dua kaedah. Okey, ada dua kaedah. Kalau kamu tengok buku teks, dia bagi macam ni. Okey, ada dua kaedah dia. Besarkan sikit. Okey. Untuk C dia ada dua kaedah. Okey, kaedah yang pertama, kaedah yang pertama kamu tengok indeks dia. Indeks ni 4, Okey, ini 10 kuasa 4. Ini 10 kuasa 5. Okey, kaedah yang pertama ini dia ambil indeks yang paling besar. Okey, dia ambil indeks yang paling besar. 4 dengan 5, yang paling besar adalah 5. Okey, 4 dengan 5, yang paling besar adalah 5. Okey. 4 dengan 5, yang paling besar adalah 5. Okey, so dia ambil 5 ni. So 5 ini kamu belajar kan? Kamu belajar indeks dulu. A kuasa M tambah tambah pula darab. A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Okey. So ini yang kamu akan buat. Kamu dapatlah A M tambah N ni. Kamu kena cari yang ini pula. Okey, ini yang dia buat ni. 5. Okey, berapa tambah berapa dapat 5. Tapi mesti ada 4. Sebab kamu nak samakan dengan 4 kat sini. Okey, berapa tambah berapa dapat 5. Tapi dalam penambahan itu mesti ada 4. Contoh, kamu nak dapatkan 4. Kamu nak dapatkan 4 ni. 4 yang kat sini. Warna lain pula. Okey, kamu nak dapatkan 4 ni. Daripada 5 ini, kamu nak jadikan mesti ada 4. So 4. 5 kan? Tadi 5, 4 pula. Dari sini. Dari tadi 5. Yang ni Ni tadi 5 ni. Ni 5. Okey, kat sini 5. So, mesti ada 4. Okey, 4 tambah berapa dapat 5. So, 4 tambah 1. Okey, sebab tu dekat sini dia buat 2.17 ini, 10 kuasa 5 ini dia pecahkan kepada 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. Okey, sebab kamu dah belajar bentuk indeks. 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. Okey. Asas yang sama. Ni asas sama 10. Jadi indeks ni boleh tambah. So kamu akan dapat 10 1 tambah 4. Kamu akan dapat 10 kuasa 5. Kamu dapat balik 10 kuasa 5 ni. Okey. So dia pecahkan 10 kuasa 5 itu kepada 10 kuasa 1 darab 10 kuasa 4. Okey. So barulah kamu akan dapat bentuk indeks yang sama. 10 kuasa 4 dan 10 kuasa 4. So apa yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini? 2.17 darab dengan 10 kuasa 1. So 10 kuasa 1 adalah 10 lah. Okey. So 2.17 darab 10 kuasa 1. Okey, kamu akan dapat, maksudnya 10 kuasa 1 ini bersamaan dengan 10. Okey, so tekan kalkulator 2.17 kali 10. Kamu dapatlah 21.7 darab 10 kuasa 4. Okey, so ini kamu dah buat sekali. Dah buat sekali. Okey, cikgu buat color ni supaya kamu nampak. Kita nak buat color ni, buat color lain. Kita buat color purple. Okey. 2.17 darab 10 ini kamu darabkan, kamu akan dapat ini 21.7. Ni yang mana cikgu purple kan ni. So daripada atas itu dapat jawapan yang bawah. Okey. So ini kekal 10 kuasa 4. Ini kekal 10 kuasa 4 lah. Bawa turun seperti biasa. Okey. So kamu dapatlah 7.02 darab 10 kuasa 4. Ini sama. Okey. So 7.02 ni tak ada masalah. Sebab dia 10 kuasa 4. Yang ni kamu nak carikan tadi. Yang 2.17 tadi. Okey. Ni 7.02. Tulis bawah. Masuk bawah macam biasa. Okey. Tulis di bawah macam biasa. Okey.
So sekarang ni yang oren ini 10 kuasa 4 ini yang kamu akan faktorkan. Duduk di luar. Okey? Duduk di luar. Okey? So yang kuning jingga dengan purple ni yang kamu akan tambah. Sama macam tadi lah. Okey, sama macam tadi. Okey. Dan 10 Q tambah 15 Q. Okey. So Q sama. Kalau sama-sama, kamu boleh faktorkan kan? Boleh faktorkan untuk tambah ni. Boleh faktorkan. Dekat 10 ada Q, dekat 15 ada Q. So, boleh faktorkan. So, kamu akan dapat 10 tambah 15 dalam kurungan Q. Okey. Kamu faktorkan Q. Dalam kes ini, kamu akan faktorkan 10 kuasa 4. Okey. So, dekat sini, kamu turun seperti biasa. 7.02. Okey, kamu turunkan 21.7 21.7 tadi warna purple 1.7. Okey, simbol dia tambah. So kamu tambah kedua-dua ni, kamu akan dapat 28.72. Kamu akan dapat 28.72. 7.02 tambah 21.7, kamu akan dapat 28.72. Okey. So, 10 kuasa 4, kamu boleh turunkan seperti biasa. Turunkan 10 kuasa 4 ni seperti biasa. Okey. 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 28.72 ni, dia bukan bentuk piawai sebab dia lebih daripada 10. Okey, bentuk piawai A darab 10 kuasa N. A ini mesti kurang daripada 10. Tu syarat dia. Tapi 28.72 ini lebih daripada 10. Nak kurangkan daripada 10, okey. So, daripada nombor besar nak kecilkan nombor. Kamu tahu untuk jadikan satu nombor itu dalam bentuk piawai, titiknya mesti berada di selepas digit bukan sifar yang pertama. So, dalam 28.72 ini, digit bukan sifar yang pertama adalah 2. Jadi, kamu akan letak titik itu di 2. Selepas 2. Warna. Okey. Kita ambil warna apa? Ambil coklat. Okey. Kamu akan letak titik itu selepas 2. Nampak? Titik je letak titik selepas 2 kan? Okey. Daripada titik asal pergi ke titik selepas 2 itu, kamu gerak sekali. So, bila gerak sekali, kamu akan darab dengan 10 kuasa 1. Gerak sekali maksudnya darab dengan 10 sajalah. Kan? So, 10 tu kuasa 1 sebab kosong je ada 1. Okey? So, dapatlah 2.872 kali 10 kuasa 1. Okey, ini datang daripada yang 28.72 ni. Okey, 28.72 ini kamu dapat bila kamu pecahkan dia tadi. Gerakkan titik dia. Okey, sekali. So, kamu akan darab dengan 10 kuasa 1. Okey. So, 10 kuasa 4 ini turun seperti biasa. Tak kacau lagi dia. Okey, kat sini baru kamu nak kacau. Okey. Tengok sini. 10 kuasa 1 kali 10 kuasa 4. Asas dia sama. Okey. Bila asas sama untuk pendaraban, indeks boleh tambah. So, kamu akan dapat 10 kuasa 1 tambah 4. Okey. Kemudian 2.872 darab 10 kuasa 5. Ini baru dapat dalam bentuk piawai. Okey. Boleh? Okey. Yang ni kena faham perlahan-lahan. Okey, tuan-tuan banyak kali faham perlahan-lahan. Okey. Pertama sekali kamu kena tukarkan indeks yang besar itu kepada nilai indeks yang ada. Indeks yang lagi satu. Nombor indeks yang lagi satu. Contoh macam ni 5. Kamu nak pecahkan dia di mana dalam indeks itu mesti ada 4. So 1 tambah berapa? 4 tambah berapa? Dapat 5. 4 tambah 1. Sebab itu wujudnya 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa 4. Kemudian kamu dah ada indeks yang sama. 10 kuasa 4. So apa nak buat dengan 10 kuasa 1 itu? Darab dengan 2.17. Sebab kamu nak hapuskan 10 kuasa 1 itu, kamu darab dengan 2.17. Okey. Kemudian kamu faktorkan. Lepas faktorkan, kamu dapat yang nombor yang lebih besar daripada yang sepatutnya.
Sepatutnya A itu kurang daripada 10. Tapi kamu dapat lebih daripada 10. So, maksud kamu kena tukarkan, kena kecilkan nombor itu. Di mana kamu tahu titik mesti berada untuk dalam bentuk piawai. Titik mesti berada selepas digit bukan sifar yang pertama. Okay. So, kamu akan ubah titik itu kepada selepas 2. Selepas 2. Jadi, pergerakan titik asal kepada titik selepas 2 itu adalah sekali. Bila sekali, bermaksud di sini kamu darab dengan 10. Sebab apa 10? 10 hanya ada satu kosong, jadi dia 10 kuasa 1. Sebab satu sahaja, sekali sahaja kamu gerakkan titik itu, sebab tu 10 kuasa 1. So, kalau 2 kali gerak titik, 10 kuasa 2 lah. Kalau 3 kali gerak titik, 10 kuasa 3. Okey? Kemudian, kamu selesaikan indeks ini dalam bentuk pendaraban. Selesaikan indeks dalam bentuk pendaraban ini. Sebab kamu belajar. Asas yang sama, indeks perlu tambah. So, sini asas dia 10. Indeks dia 1 dan 4. So, operasi dia darab. Okey? Jadi, bila asas sama, indeks tu kamu boleh tambah. Boleh tambah. Dapatlah jawapan akhir. 2.872 kali 10 kuasa 5. Okey? Okey. So, kaedah 2. Kaedah 2 ini sama juga macam kaedah 1. Cuma tadi 10 kuasa 5 yang kamu tukarkan kepada 4. Sekarang ni 4 ini pula yang kamu nak tukar kepada, nak jadikan dia 10 kuasa 5. Okey, nak jadikan dia 10 kuasa, nak jadikan dia ada 10 kuasa 5. Okey, macam dalam kes ni dia guna yang 10 kuasa 4. Dia guna 10 kuasa 4. So dalam 4 ni kamu akan buatlah mesti ada negatif lah. Sebab kamu nak jadikan dia 4, tapi mesti ada 5. Maksudnya 5 itu akan tolak 1. Kan? 5 akan tolak 1. Untuk dapat 4. Tadi, untuk dapatkan 5, 4 tambah 1. Yang ni 5 tolak 1. Untuk dapatkan 4. Untuk dapatkan 4, kamu daripada 4. Asalnya daripada 4. Tapi kamu nak 5. Kamu nak 5. Mesti ada 5. Jawapan kamu nanti mesti ada 5. Maksudnya, apa nak buat? Takkan 5 tambah 1. Mesti dah 5 tolak 1. Baru dapat 4. Okey? So, kamu punya indeks nanti dia akan dapat 1, 10 kuasa negatif 1. 1 lagi 10 kuasa 5. Ni. Kita dapat macam ni. 1, 10 kuasa 1. 1 lagi 10 kuasa negatif 1. 1 kali kamu dapat 10 kuasa 5. Okey. Kemudian tukarkanlah 7.02 kali 10 kuasa negatif 1. Okey, 7.2 kali 10 kuasa negatif 1. Okey, tukarkan ni. Kamu dapat 0.702 darab 10 kuasa 5. Kat ni turun seperti biasa. Okey. Kemudian dengan tambah 2.17 darab 10 kuasa 5. Okey, kamu dah dapat dah. Kamu dah dapat dah kuasa yang sama, iaitu 10 kuasa 5, 10 kuasa 5. Faktorkan dia. Bila faktorkan, nombor yang depan itu kamu akan tambah. Ni, kamu akan tambah lah ni. 7 tambah dengan 0.72. Ni operasi dia. Okey, 10 kuasa 5 tu turun seperti biasa. So, bila tambah, kamu akan dapat 2.872 kali 10 kuasa 5. Bawah turun macam biasa. Cek, tengok 2.872 dia kurang daripada 10 lebih daripada 1. Yes, ini bentuk piawai. So, tak perlu lagi dah nak tukar ke, nak gerakkan titik ke, tak perlu. Okey? Ini untuk kaedah 2. Cuma kamu kena hati-hati dekat sini lah. Dekat sini. Dekat sini dengan dekat sini. Bila mana kamu nak tukarkan 4 itu, dia mesti ada 5. Sebab kamu nak samakan dengan 5 dekat sini. Maksudnya, tadi kamu ada 4. Nak tukarkan kepada 5. 5, operasi apa kamu kena buat? Tolak, kamu tahu. Sebab kamu nak dapat nombor yang kecil. Asalnya nombor besar. Asalnya ni nombor kecil ni. Okay, tapi kamu nak yang nombor besar ni. So, maksudnya nombor besar ni perlu tolak lah untuk dapat nilai kecil 4 ni tadi. Okay, 4 ni sebab sama dekat sini tadi. Okay, so 5 tolak 1 dapat 4. So, 1 itu akan 10 kuasa negatif 1. Dan satu lagi asas akan dapat 10 kuasa 5. So, kamu dapat dalam nilai nombor 5 yang sama kat sini. Okey, kemudian teruskan seperti biasa. Faktorkan.
dapatlah jawapan 2.872 kali 10 kuasa 5. So kamu cek A kurang daripada 10 lebih daripada 1 dan dia ada 10 kuasa 5. 10 kuasa N itu 10 kuasa 5. So ini adalah bentuk piawai. So tak perlu gerak titik, tak perlu darab lagi dengan nombor asas yang lain. Okey. Okey. So itu adalah kaedah 2. So ada pembandingan kat sini, kaedah 1 dengan kaedah 2. So terpulang pada kamu nak guna kaedah yang mana. Okey. Okey, next kita akan tengok contoh 12. Okey, contoh 12, hitung nilai setiap operasi berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai. Yang ini sama macam yang tadi. Sama macam yang contoh 11 tadi. Okey, cuma yang ini cikgu nak tunjuk tolak. Sebab tadi contoh 11 tak ada tolak kan. Semuanya adalah penambahan. Kita tengok macam mana operasi tolak. Okey, operasi tolak. C lah. Okay, kita fokus pada C. Okey, ini penyelesaian untuk C. Untuk C tadi. Okey, so kat sini kaedah dia yang pertama. Okey, yang ni dia ambil nilai yang paling kecil, nilai yang paling besar. 10 negatif 5. Okey, 10 negatif 5. Dia ambil nilai yang paling besar. 10 negatif 5. Okey. So kat sini 10 negatif 5 ini dia nak jadikan 10 negatif 6. Nak jadikan 10 negatif 6. Sebab dia ambil yang 10 negatif 5. Jadi dia nak samakan dengan 10 negatif 6. So daripada negatif 5 nak dapatkan negatif 6. So dia buat macam ni lah. Nampak? Dia buatlah 10 kuasa 1 dengan 10 kuasa negatif 6. Sama macam tadi. Cuma kamu kena pandai tengok. Okey, negatif 5. Kamu nak dapat negatif 5. Okey, jawab asal dia adalah negatif 5. Okey, tapi kamu nak ada negatif 6. Negatif 6, daripada negatif 6 nak dapat negatif 5. Kamu nak kena buat apa? Kalau kamu tolak 1, dia akan dapat negatif 7. Okey, possibility yang kedua, negatif 6 tambah 1. So, kamu akan dapat negatif 5. Betul lah ni. So, kamu akan guna yang inilah. Okey, yang kamu akan guna nanti yang ini. Yang ini. Okey, so dari sini kamu akan dapat 10 kuasa negatif 6 dengan 10 kuasa 1. Sebab dia positif 1. Okey, so kamu dapat 10 kuasa 6, negatif 6, darab dengan 10 kuasa 1. Okey, yang inilah dia buat kat sini. Okey, tapi 1 ni dia buat dekat depan. Kenapa? Sebab 10 kuasa 1 ini dia akan darab nanti dengan 2.3. Yang dia nak guna adalah 10 kuasa negatif 6 untuk dia faktorkan nanti. Sebab tu 10 kuasa negatif 6 ni duduk di belakang selepas 10 kuasa 1. Okey. Okey. Dia tak boleh buat macam ni. Dia tak boleh buat 2.3 kali 10 kuasa negatif 6 kali 10 kuasa 1. Okey. Sedangkan dia nak simpan yang ini. Macam mana dia nak pergi darab jauh sangat kat sini kan? Okey, sebab tu 10 kuasa 1 berada di depan, baru diikuti dengan 10 kuasa negatif 6. Okey, kemudian 2.3 darab dengan 10 kuasa 1. Okey, 2.3 darab dengan 10 kuasa 1, kamu dapatlah 10 kuasa 23. Okey, 2.3 kali 10. 10 kuasa 1 tu sama dengan 10 lah. Okey, 2.3 kali 10. So, dia adalah 23. Okey, 23. Okey, macam mana kamu nak tekan kalkulator ini 10 kuasa 1? Kelas, dekat kalkulator kamu tu ada sebelah sama dengan kot. Dia ada EXP. Kalau kamu perasan. Okey, ada EXP. So, macam mana kamu nak kira ini? Nak masukkan nombor bentuk piawai ini dalam kalkulator. Okey, contohnya 2.3 kali 10 kuasa 1. Yang ni contoh cikgu ambil ni. 2.3 kali 10 kuasa 1. Okey, tekan masuk kalkulator 2.3. Kemudian kamu tekan EXP. Okey, tekan EXP ni. Bila tekan EXP, dia akan keluar E dekat kamu punya kalkulator. Tekan 1. Ini dalam kalkulator, bentuk dalam kalkulator macam ni. Okey, penulisan dia adalah 2.3 kali 10 kuasa 1. Dalam kalkulator, kalau kamu tekan, dia akan keluar macam ni dekat skrin kamu. Okey, untuk 10 ini, darab 10 ini, kamu tekan eksponen. EXP. It's not eksponen. Eksponen lah. EXP. Eksponen ni.
EXP. Kalkulator kamu ada. Tekan EXP ni dia akan keluar E. E ni bermaksud darab 10. 1 ni kamu tekan lah. Indeks dia berapa? 1 ke 2 ke 3 ke? Kalau negatif, negatif lah. Okay. So dia akan bagi kamu jawapan 23. Itu cara kamu tekan kalkulator. Cuma minta maaf cikgu tak ada kalkulator dalam, nak tunjuk dalam software ni. Jadi cikgu bagi tahu secara lisan, kamu cuba guna kalkulator kamu. Okay. So kamu tekan masuk 2.3 EXP 1. Kamu akan dapat 23. Okay. Dapat 23. So kamu akan tulis sini 23 darab 10 kuasa negatif 6. Tolak 4.6 darab 10 kuasa negatif 6. So indeks dia sama. Indeks dia sama. Ni indeks. Okay, indeks dia sama. Negatif 6, negatif 6. Okay. So apa yang kamu buat? Macam tadilah. Sama macam tadi. Faktorkan dia. Okay, bila faktorkan dia, 23 ini dengan 4.6 kamu akan tolak. Okay, pakai kali lain lah. Ini untuk negatif 6 punya. Okay. Okay, ini 23 dia tolak 4.6 dengan ni. Okay, nampak 23 dengan 4.6 tu kamu akan tolak seperti biasa. 10 kuasa negatif 6 ini kamu akan faktorkan. Turun dia seperti biasa. Tuliskan dia macam biasa tadi. Kamu dah faktorkan dia. Tak payah tulis banyak kali. Tak payah walaupun kat sini ada 2, tapi kamu dah faktorkan dia jadi 1 lah. Jadi 1 lah. Macam tadi, macam cikgu tunjuk tadi. 3S tambah 5S. Ada 2S kat sini kan? Tapi bila kamu faktorkan 3 tambah 5 dalam kurungan S. S ada 1 je. Sama juga macam 10 kuasa negatif 6 ni. Bila faktorkan dekat bawah ni ada 1 saja. Okey. Okey. Kemudian kita teruskan. Bila 23 tolak 4.6 kamu dapat 18.4. Okey, dapat 18.4. So 18.4 darab 10 kuasa negatif 6. Okey, 18.4 ni nilai dia besar daripada 10. So kena kurangkan daripada 10. Titik itu kamu akan letak di selepas digit bukan sifar yang pertama. So digit bukan sifar yang pertama dalam nombor ini adalah 1. So titik akan duduk selepas 1. Okey, daripada titik asal nak gerak ke titik hijau ini, berapa kali kamu gerak? 1 kali. 1 tanpa perpuluhan. So kamu akan darab dengan 10 kuasa 1. So dari situ kamu akan dapat 1.84 darab 10 kuasa 1. So ini turun seperti biasa. Okey, turun seperti biasa. Okey, so ini selesaikan 10. Selesaikan indeks ini. Okey, selesaikan indeks ini. Okey, asas dia sama 10. Okey, indeks dia 1 dengan negatif 6. Dan dia adalah operasi darab. Maka apabila asas yang sama untuk pendaraban, indeks bagi asas yang sama, indeksnya perlu tambah. Sebab tu kamu tambah 1 tambah negatif 6. Okey, 1 tambah negatif 6. So kamu dapat jawapan akhir 1.84 darab 10 kuasa negatif 5. Boleh? Okey, ni kaedah yang pertama. Dia sama macam yang tadi tolak. Cuma beza kat sini, indeks dia adalah negatif. Tadi yang tambah tadi, indeks dia positif. Ini indeks dia negatif. Dan dia operasi tolak. Sama. Kaedah yang sama. Okey, kaedah yang sama. Okey, begitu juga dengan kaedah 2. Tadi kalau kaedah 1, dia ambil 10 negatif 5. Kaedah 2, dia ambil 10 kuasa negatif 6. Okey, kaedah 2, dia ambil 10 kuasa negatif 6. Okey. Kaedah 2, dia ambil 10 kuasa negatif 6. Dia nak samakan dengan 10 kuasa negatif 5 dekat sebelah kiri tu. Okey. Daripada 10 kuasa negatif 6, nak dapat 10 kuasa negatif 5. Okey, ni daripada 10 kuasa negatif 6, nak dapat 10 kuasa negatif 5. Sebab dia nak samakan dengan negatif 5 yang ini. Okey. So, kamu nak dapatkan negatif 6. Dalam masa yang sama, kamu nak negatif 5. Negatif 5 tolak ataupun tambah dengan 1 untuk dapat negatif 6. Tolak 1. Sebab tu dia akan dapat
10 kuasa negatif 5 dengan 10 kuasa negatif 1. Okey, ni. Okey. Nampak? Okey. So yang ini macam ini tinggalkan macam biasalah. Okey, perlu tinggal ini, tak payah usik apa-apa. Okey, this part tak payah usik apa-apa. Biarkan saja. Yang kamu nak samakan tadi yang ini. So kamu akan pakai yang belah sini saja. So kamu jadikan 10 negatif 6 ini akan jadi, bila kamu pecahkan dia akan jadi 10 kuasa negatif 1 darab 10 kuasa negatif 5. Okey. Kemudian selesaikan yang 4.6 darab 10 kuasa negatif 1. 4.6 darab 10 kuasa negatif 1. Macam mana nak tekan kalkulator? Cikgu ajar tekan kalkulator. 4.6 tekan eksponen, dia akan keluar E. Okey, negatif 1. Negatif 1. So dia akan bagi jawapan 0.46. Okey. So dekat sini 10 kuasa 5. Yang ni pun 10 kuasa negatif 5. Okey, belah kanan pun 10 kuasa negatif 5. Yang ni tak ada masalah, tak payah usik. So kamu dah tukar tadi 4.6 dengan 10 kuasa negatif 1, kamu dapat 0.46. Okey, dapat 0.46. Kemudian kamu faktorkan 2.3 tolak 0.46. Okey, faktorkan. Yang ni pun tak perlu usik, turun seperti biasa. So, tolakkan 2.3 tolak 0.46, kamu dapat 1.84 darab 10 kuasa negatif 5. Okey. Kaedah dia sama je macam yang sebelum ni tadi. Cuma bezanya indeksnya adalah negatif dan operasinya adalah tolak. Okey, boleh? Okey, so untuk latihan ini, uji minda 2.2b. Okey. Uji minda 2.2b. Nombor 1. C. D. Kemudian kita buat tolak. I dengan L. 4 soalan cukup. Okey. 4 soalan saja cukup. Okey. So sekiranya ada masalah, boleh mesej cikgu, tanya, dan untuk yang dah bertanya, cikgu akan reply secepat mungkin. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum.